Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi malam 9 Jun 2021 bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita malam, bekalan makanan bantuan khas Sarawakku sayang BKSS 6.0 mula diagihkan kepada penduduk di seluruh Sarawak tanpa mengira fahaman politik bagi meringankan beban rakyat sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP berkuat kuasa. Menurut Menteri Muda Kerajaan Tempatan Datuk Dr. Penguang Manggil Didun Marudi, sebanyak 7,533 ketua isi rumah KIR telah menerima bekalan makanan BKSS ini. This time we go to every longhouse, every KIR, kalau dia orang tidak mau terima itu pulang pada mereka, mereka akan bagikan kepada yang memerlukan. Jelasnya antara kampung yang terlibat ialah Kampung Pemindahan dengan 259 KIR menerima bekalan makanan yang diagihkan oleh pihak Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK serta Kampung Padang Kerbau. Datuk Penguang yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Marudi menambah pengagihan telah bermula pada 7 Jun di 3 pusat pengedaran yang terpilih. Jadi kita mulai edarkan barang makanan ini mulai daripada semalam hingga 11 hari bulan. Last sekali 11 hari bulan. Jadi di seluruh kawasan yang 76 kita telah memilih 3 pusat pengedaran. Kita kurangkan pusat pengedaran. Satu di SK Tulang untuk kawasan Lower Bakong. Satu di pusat khidmat peluru. Dan satu lagi di Dewan Petipun Penan di Rumah KKW. Seterusnya mengenai pengagihan bekalan makanan BKSS 6.0 di kawasan Dun Kakus. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Undang-Undang dan Adat Bumiputera Sarawak, Datuk John Sikitayai berkata, pengagihan dimulakan di kawasan penempatan paling jauh di Nagatakan hanya untuk KIR dan keluarga yang berada di rumah panjang sahaja. Bantu untuk kebakar kedai tu kita beri hanya ngagai orang kebak rumah panjai ke satu orang ke besi berumah panjai dia kena ada berumah panjai tadi ukai sida dah tinggal lepas sida yang gawak dinding dua tu sida dah tatau sida dah beri dah tatau dia tu sida dah Bentulu orang kawasan Bentulu beri nilai daripada tu tadi ukai tinggal ke ukai tinggal ke sida kena dah beri nilai tiba rumah panjainya orang ke besi bak rumah panjainya contoh rumah panjainya 20 pintu tang orang besi rumah panjainya 15 12 hanya punya kena beri dia kena dai nak diberi bukan nak diberi laban sida ya dia benda bukai nombor sida ya jadi ngarap ke bala tadi ini berarti potato kena bentuk satu. Beliau berkata demikian semasa ditemu bual selepas menyampaikan bantuan berkenaan di Merayang Gerina, Naga Malat, Ulu Anap pada Isnin. Tambahnya lagi, bagi kawasan yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, bantuan makanan akan disediakan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Sarawak. Berikut merupakan senarai 12 buah rumah panjang yang diagihkan bekalan makanan. Mengenai pemberian vaksin COVID-19 pula, Datuk John Siki yang juga Adun Kakus menyeru penduduk mendaftar dan mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 bagi memenuhi objektif kerajaan mendapatkan 80% imuniti kelompok di negara ini. Jadi aku nak besar sekali lagi. Bala kita kami kebakosan kita pada kasus tu anak nak ngambil vaksin, tak bercucuk vaksin. Laban ada cara bukai. Oleh jaga kita ada penyakit COVID tu, nanti kita tak ambil vaksin. Jadi nanti kita bak benua bukai dibanding ke kita. Banyak benua sudah bisi 50, 60%, 70% sudah ambil vaksin. Dia kita bedak penurun kurang lagi orang yang kena sakit COVID. Jadi aku nak padah sekali lagi bagi bala kita. Anak nak turun lebih banyak kita ke Kangau, lebih banyak kita ke Depadah. Lebih banyak kita ke menerima vaksin tadi. Dalam pada itu, beliau turut berkesempatan memantau projek transformasi luar bandar RTP merata tapak rumah panjang baru Rumah Luming, Sungai Tekuyong, Tatau. Selanjutnya, laporan di Pusat Pemberian Vaksin PPV di Kuching. Sarawak kini memerlukan lebih ramai petugas sukarelawan PPV di seluruh negeri selama 3 bulan.
Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Transformasi Prestasi dan Penyampaian Perkhidmatan bertanggungjawab memastikan keperluan sumber manusia untuk program vaksinasi Sarawak, Datuk Dr. Sabariah Putit berkata langkah ini adalah untuk membantu mempercepatkan proses vaksinasi di seluruh Sarawak. So saya nak mewawarkan ya supaya lebih ramai sukarelawan ini, especially sukarelawan kesihatan yang diperlukan di semua bahagian, ya, to come forward, ya, dan mereka juga akan diberi keutamaan dari segi vaksinasi. Itu yang pertama yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Negeri dengan JKNS tadi. Yang kedua, mereka akan diberikan allowance lah seperti yang diwawarkan, ya. For pegawai perubatan, for example, is about 2,400 per month. And untuk pembantu, ya, is about 2,000, ya. Itu untuk medical sukarelawan, ya. Beliau berkata demikian ketika ditemu bual di Pusat Pemberian Vaksin AstraZeneca PPVAZ di Kuching pada Rabu. Selain itu, beliau turut menggalakkan penyertaan daripada sukarelawan bukan kesihatan. Bagi sukarelawan bukan kesihatan, ya, kita memang galakkan lebih ramai, ya, yang mendaftar melalui KBS ataupun Sarawak Red Crescent, ya. At the same time, if there is a need, jika ada keperluan, ya, dari mana-mana pihak PPV, ya, atau PKB bahagian, ya, memerlukan sukarelawan bukan kesihatan ini, sila hubungilah KBS dan juga Red Crescent. Mereka akan membantu, ya. It's two ways, ya. One is you want to register to volunteer. Number two, you need the people that you desire to assist, ya. Sehubungan dengan itu, untuk laporan lanjut mengenai fasiliti yang ada di Pusat Pemberian Vaksin berkenaan, kita bersama wartawan UKAS Nurul Atikah Hassan di lokasi. Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Pusat Convention Borneo Kuching hari ini menyaksikan hari ketiga pemberian vaksin jenis AstraZeneca di sini. Saya difahamkan bahawa sebanyak hampir 1,000 slot atau temujanji bagi pemberian vaksin hari ini. Oleh kerana pemberian vaksin dijalankan secara temujanji, perjalanan proses vaksinasi ini berjalan lancar tanpa kesesakan sekaligus mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Tambahan pula, PPV di sini, Pusat Pemberian Vaksin di sini ada menyediakan bilik senyap untuk individu yang memerlukan keadaan yang tenang menerima vaksin. Dan antara kriteria individu yang boleh memohon bilik tenang ini untuk menerima vaksin adalah individu yang mempunyai ciri-ciri kemurungan, autistik ataupun Down syndrome. Namun kami juga difahamkan masih ada individu yang tidak menghadirkan diri untuk temu janji lot vaksin AstraZeneca ini. Jadi adalah sebagai tugas saya untuk mengingatkan anda untuk mematuhi slot temu janji anda dan datang 1 jam lebih awal daripada waktu yang telah ditetapkan. Jangan lupa bawa kad pengenalan anda. Kepada yang belum menerima notifikasi vaksin, anda sabar, giliran anda akan tiba. Saya Nurul Atikah Hassan melaporkan dari Pusat Convention Borneo Kuching untuk Unit Komunikasi Awam Sarawak. Sementara itu, Komandan PPV Dr. Cheong Yao Liang ketika ditemui memberitahu agar orang ramai untuk terus bersabar menunggu dan bersedia sekiranya dipanggil untuk divaksinasi. Untuk rakyat yang belum terima vaksin, okey, sila jangan risau, turn awak akan sampai. Saya rasa kalau tidak bulan ini, bulan depan sahaja. Okey, bila sudah terima, okey, itu notifikasi untuk datang vaksin, okey, datang setengah jam sebelum masa vaksinasi, bawa satu botol air, bawa satu pen, bawa IC, datang dapatkan vaksinasi anda. Masih mengenai bekalan makanan bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS 6.0. Di Dun Kedup, pusat khidmatnya meneruskan pengagihan bekalan makanan BKSS kepada 4 buah kampung di kawasan itu pada Isnin. Sumbangan melalui Adun Kedup Martin Ben itu disampaikan kepada ketua-ketua kampung untuk diagihkan kepada 441 KIR di 4 kampung seperti tertera.
Sehubungan dengan itu, setakat ini Pusat Khidmat Dun Kedup telah menyerahkan sebanyak 818 bantuan daripada 5,269 KIR yang didaftarkan dan pengagihan akan dijalankan setiap hari sehingga selesai sebelum 12 Jun 2021. Berikut pula di Dun Demak Laut yang juga telah dimulakan pengagihan bekalan makanan BKSS pada Selasa. Menurut adunnya Dr. Hazlan Abang Hipni, bekalan makanan akan diagihkan kepada seramai 6,020 KIR secara berperingkat. Peringkat pertama sejumlah 456 KIR dari Kampung Tabuan Lot, 222 KIR dari Kampung Tabuan Hilir dan 290 KIR dari Tabuan Lama dengan jumlah keseluruhan 968 KIR. Katanya semasa ditemui dalam majlis penyerahan bekalan makanan BKSS di Dewan Masyarakat Kampung Tabuan. Jelas Dr. Hazlan lagi, bantuan ini diuruskan Pejabat Pusat Khidmat Dun Demak Laut dan turut dibantu KMKK, JKKK serta Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB di peringkat ranting dan sebekas. Selanjutnya, meskipun terpaksa mereda kesukaran Jalan Balak selama lebih 3 jam, misi penghantaran bekalan makanan ke 2 buah rumah panjang yang dikenakan Perintah Sekatan Pergerakan lockdown di kawasan pedalaman di daerah Bukit Mambong berjaya dilaksanakan dengan jayanya pada Isnin. Program penghantaran tersebut dianjurkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat Bahagian Kapit sambil dibantu beberapa agensi kerajaan yang lain. Sebanyak 32 pek makanan dihantar ke rumah barang, Sungai Melinau, manakala 44 pek dihantar ke rumah Nyambok, Nangga Serau, Gaat bagi meringankan beban penduduk. Sementara itu, pada Ahad, Jabatan Kebajikan Bahagian Kapit bersama beberapa agensi kerajaan lain menggunakan bot selama 3 jam untuk menghantar bekalan makanan ke 3 rumah panjang di Antawau, Baleh yang turut dikenakan lockdown. Sebanyak 66 pek makanan dihantar iaitu 20 pek kepada rumah Tajai, 35 pek ke rumah Lasso dan 11 pek untuk rumah rentap. Beralih ke laporan mengenai pelaksanaan program imunisasi COVID-19 fasa 2 di Pulau Bruit, Daro pada Isnin. Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF Daerah Daro dengan kerjasama Pejabat Daerah Daro menggunakan pendekatan secara outreach untuk melaksanakan program imunisasi tersebut. Langkah itu diambil bagi meringankan beban penduduk di situ yang terpaksa mengeluarkan belanja sekitar RM100 seorang untuk mengambil suntikan di Pekan Daro. Seramai 100 warga emas menerima suntikan vaksin di PPV Klinik Kesihatan Bertanah bermula dari jam 9 pagi hingga 1 petang. Menurut petugas kesihatan di PPV berkenaan, Samsidah Maludin, program outreach yang pertama kali diadakan itu mendapat sambutan menggalakkan dari penduduk setempat di Pulau Bruit. Kehadiran amat menggalakkan. Kebanyakan penduduk yang berdekatan dari klinik bertanah datang mengikut temujanji, kecuali penduduk yang terlantar yang tak dapat datang seramai lebih kurang 18 orang. 6 orang daripada mereka tidak berada di kampung lah. Dengan ini saya menyeru rakyat-rakyat ataupun penduduk yang berada di sekitar Pulau Bruit yang telah dijadualkan untuk vaksinasi supaya datang ke klinik bertanah mengikut tarikh temujanji. InsyaAllah kita akan mengadakan lagi program ini pada 20 dan 28 hari bulan 6 ini dan jadual temujanji akan diberi dan diberitahu oleh pejabat daerah Daro. Dalam pada itu, pengurusi CITF Daerah Daro mencadangkan supaya pihak bertanggungjawab menambah baik fasiliti di PPV berkenaan kerana warga emas sukar untuk mendapatkan vaksin di tingkat atas klinik kesihatan tersebut. Sekian edisi malam bersama saya, Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe ke channel di YouTube. Salam UKAS.